Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Okay, hari ini kita nak tengok sama-sama kertas 3. Okay, teacher dah bagi kat kamu tu soalan kertas 3. Okay, kita bincang sekali dengan tengok dan jawab, okay? So, okay. Dalam kertas 3 ni, untuk kita dapat teacher apa? Untuk kita dapat conquer dia, kita kena tahu pertama pemberatan markah dia dulu. Pemberatan markah secara keseluruhan SPM, okay, dia bawa 15 markah. Cuma pada peringkat teacher pun tak tahu lagi 15 markah solid ke pemberatan dia tu macam mana tak tahu lagi. Tapi kamu kena ingat macam ni. Dalam kertas 3, 15 markah. Dalam kertas 1, 40 markah. Dalam kertas 2, 100 markah. Bila 100 markah kat kertas 2, so keutamaan kamu tu mesti study lebih lagi pada kertas 2. Kertas 3, kamu masterkan dia punya teknik-teknik kemahiran proses sains tu. So kalau kamu dah master kertas 3, dah tahu nak jawab pemerhatian macam mana, inference macam mana, so dah tenang sikit boleh study untuk kuasai kertas 1 ataupun kertas 2. So berapa masa kita perlukan untuk capai target? Of course lah kamu mesti nak target A kan? Okay. So untuk biologi, ingat kamu ada kertas 1, kertas 2, kertas 3. Satu objektif, ni dah tahu dah, subjektif dan instrumen bersepadu amali. Okey, ini adalah kemahiran-kemahiran yang diuji. Okey, untuk kertas 3 ni, dia adalah item yang subjektif dan item berstruktur. Berstruktur tu maksudnya dipandu, maksudnya ada soalan niat dan yang jelas. Dia tak terbuka. Okey, 3 item ni bermaksud dalam satu paper, kamu ada paper fizik, kamu ada paper kimia, ada paper bio. Okey, ni bila masuk makmal tu, kamu ada kertas soalan, kamu ada 3 set alat radas depan kamu. Okey, set alat radas bio, set alat radas kimia, set alat radas fizik. So, bila tengok pada kertas soalan, dalam masa berapa? Apa semua? 2 jam Tak salah teacher 2 jam berapa minit tah? Kamu menyelesaikan ketiga-tiga eksperimen mengikut pecahan markah 40 minit dalam satu item. Kalau nak buat bio dulu pun boleh, nak buat kimia dulu pun boleh. Soalan ni pun dia tersusun tak pasti kimia, fizik, bio dulu ke? So terbalik ke tak tahu. So kiranya ulang pada calon untuk jawab soalan. Okay, ada soalan? Tak ada? Tak ada. Okay, tak perlu. So kita masuk dekat set soalan kita. Okay, anda dikehendaki menjalani eksperimen untuk mengkaji kesan suhu ke atas kadar tindak balas enzim. Ni bila nampak untuk mengkaji apa ni, ini dah key point soalan kita. So dah kena tandalah, ambil highlighter tanda. Okey, sebab kat sini kita dah nampak dia punya pemboleh ubah MV/RV. Okey. So dalam pernyataan ni kita nampak sebenarnya selepas je perkataan mengkaji kesan, sebab bila dia kata perkataan kesan di situ, maksudnya suhu itu berbeza.
Sebab kita nak tengok apa kesan dia. Maksudnya, kalau bahasa mudahnya, okay, bahasa mudahnya kalau kat dapur tu, apa kesan gula terhadap kari? Jumlah gula ke kehadiran gula tu memberi kesan kepada kari. So, kalau kat sini, suhu ni akan jadi pemboleh ubah dimanipulasi. Kita guna MV MV tu dimanipulasi. Ke atas siapa? Ke atas perkara apa? Okey, maksudnya perkara ini memberi tindak balas. So, dia adalah pemboleh ubah yang bergerak balas. Teacher guna RV, Responding Variable. Sebab teacher dah biasa dari dulu ajar English kan, so dia tak nak tukar dulu tu. Okey, so kamu nampak daripada ayat pertama tu dah nampak NVRV dia. Kena catat, kena tulis, kena highlight. So ambil highlighter, highlight. So langkah-langkah berikut dijalankan. Okey, 3 ml air lio dikumpulkan dalam satu bikar, cairkan air suling yang sama isi padunya. Rasanya dengan kamu tak buat eksperimen ni. Okey, bila dia nak tengok kesan suhu ke atas tindak balas enzim, so kita mestilah ada enzim di sini. So dalam air lio ada enzim amilase. Ini secara teori, tahu dalam air lio ada enzim amilase. So kita cairkan dulu air lio. Lepas tu kita masukkan dalam 1, 2, 3, 4 tabung uji yang berbeza. 4 dah 5 tabung uji berbeza. Dan 5 ml ampaian kanji dimasukkan dalam tabung uji yang lain pula. Okay, P1, Q1, R1, S1, T1. Okay, untuk soalan ini, dia memberi, kalau kamu tengok soalan tu secara sampai belakang, okay, dia dah ada hasil. Okay, kalau kamu tengok dalam muka surat 3, dia dah ada keputusan eksperimen. So, bila soalan yang ada keputusan eksperimen ni, saya rasa dia tak minta kamu buat. Okay. So, tabung uji P dan P1, satu yang ada air lio, P1 ada kanji, diletakkan dalam kukus air yang ditetapkan suhunya. Okay. Titisan iodin pula diletakkan dalam jubin putih berlekuk. Okay. Kemudian selepas 5 minit, air lio daripada tabung uji P dimasukkan dalam P1. Maksudnya mula-mula kita letak kedua-dua dalam kukus air. Selepas 5 minit, yang P ni kita tuang masuk dalam P1. Maksudnya kita campur. Mula-mula tu kita letak dalam kukus air supaya kita nak samakan suhu dia. Lepas tu baru kita campur. Okay. So, dalam soalan ni juga, bila dibagi soalan macam ni, kamu mesti dapatkan pemboleh ubah yang lain. So, kamu ada MV, RV kat sini. Kita cari CV. Okay, CV ni kat mana? CV tu pemboleh ubah dimalarkan. Okay, ini dah suhu. Suhu sini MV. Mana lagi teacher tak nampak? Okay ni, nampak tak ni? Peratus ampaian kanji CV. CV tu constant variable. Pemboleh ubah dimalarkan. Okay? Bila dapat soalan ni, tanda dulu. Okay, ni maksudnya. Tadi ni yang dah campur campur air lio dengan kanji. So dalam kukus air yang suhunya asal tadi 5 darjah Celsius. So jam randik dimulakan dengan segera. Sebab bila kita dah campur kanji adalah sampel makanan.
Dalam air liur ada enzim. So enzim ni nak bertindak balas dengan kanji. So kita nak tengok berapa tempoh masa dia bertindak balas. Untuk kita kira tempoh masa dia, kita guna apa tadi? Kan jubin berlekuk tu, kita guna iodin. Iodin untuk mengesan kehadiran kanji. Dalam lekuk-lekuk ni dah ada iodin. Okey, maksudnya setiap 1 minit kita keluarkan 1 titis dan kita titis. Bila kita titis tu kita tengok ada perubahan warna tak? Jika ada perubahan warna, bermaksud masih ada kanji. Okey, masih ada kanji pada larutan ni. Sebab kita tahu kanji dia akan dicerna jadi maltosa. Allahu Akbar. Buruk sangat tulisan teacher ni. Kanji dia akan cerna jadi maltosa. So, kita nak tengok berapa tempoh masa kanji itu dicerna. Okey. Catat masa larutan iodin kekal tidak berwarna. Sekejap Okey. So, bila kita dah titis setiap seminit, so satu lekuk tu mewakili 1 minit. Okey. Bila kita dah kira, hasilnya ialah kat sini. Hasilnya kat sini. Maksudnya pada suhu 5 minit tu 28 lekuk sehingga dia tidak berubah. Maksudnya kanji tu dah habis. Okey, iodin tu kekal tidak berubah, maksudnya kanji tu dah habis. Okey. Okey, kadar tindak balas enzim dikira dengan 1 per masa. Ya, pergi minum. Okey, 1 per masa bermaksud kita 1 per masa ni. So kita dapat nilai ni. Jadi dia bagi dah rumus sini. So kamu boleh kira nilai X dan Y. Berapa nilai X dan Y? Dapat tak? X 0.07, Y 0.26. Okay, X 0.07, Y 0.26. 0.07, 0.26. 26 tu boleh bundarkan kepada 0.03. Okey, sebab bila kita buat apa? Nanti punya slide dah hilang lah. Bila kita tengok kat sini dia guna 2 titik perpuluhan, so kita pun guna 2 titik perpuluhan. Dan jangan lupa unit. Sebab kamu tulis di sini. Bila di sini dia kosong. Kena letakkan unit, minit -1, bukan min. Okey, mesti tulis penuh minit. Sebab bila kamu tulis min tu ada maksud lain dalam matematik. Okey, yang inference kita tinggal dulu. Okey. Lagi satu. Di sini, okey, daripada soalan ni, ini kita nampak bila dia tukar MV. So, ini adalah MV yang lain sebab suhu berbeza.
So kadar tindak balas ni adalah RV. Okey, dalam jadual pula kita boleh nampak juga ini adalah MV, yang ni adalah RV dan ini juga RV. Okey, kita nampak ada dua RV berbeza. RV berbeza ni bermaksud ini adalah RV yang boleh diukur. Diukur maksudnya memang kita observe perkara itu, ni masa ni kita boleh ukur masa semasa eksperimen. RV yang kedua ni ataupun RV dalam soalan, okay, RV dalam soalan ni, okay, RV dalam soalan adalah RV yang tidak boleh diukur. So, bila tak boleh diukur, dia jadi dia RV juga, tapi nanti kita akan nampak penggunaan dia tu di mana. Sekejap teacher punya PowerPoint freeze. Kena pada satu. Okey, teacher tukar pada PDF. Okey, nak bising tak? Okey, untuk inference pula, okey, untuk inference dia kita kena memberi sebab. Okey, kita kena memberi sebab. Allah, teacher buka jawapan kat kamu ya. Kita memberi sebab kepada hasil tu tadi. Okey, yang ni tadi kita dapat 0.07. Yang ni dapat 0.03. Teacher bundarkan So kita nak memberi sebab kepada pemerhatian. Kepada pemerhatian. Bila kita memberi sebab kepada pemerhatian, kita kena kaitkan dengan kat sini RV daripada soalan. Okay, RV daripada soalan. Tapi sekarang dia nak untuk tabung uji T. Bila untuk tabung uji T kat sini, dia tanya kenapa suhu 60, masa untuk larutan iodin kekal tidak berubah tu sampai jadi tiada, maksudnya infinity. Dah buat banyak kali pun, bukan banyak kali, dah maksudnya dah lebih daripada 40, 50 lekuk pun masih tidak berubah. Okay, masih tidak berubah tu masih kekal biru. Bila masih kekal biru, maksudnya masih ada kanji. Dan kita tak boleh nak kira lah kadar tindak balas. So kadar tindak balas ni jadi kosong. So kat sini dia tanya, inference, apa sebabnya pada suhu 60 ni tindak balas jadi kosong? Okey, ada tak yang nak bagi? Ada tak yang nak bagi apa? Bagi pandangan. Kenapa kat situ dia jadi kosong? Anyone? Saya try teacher. Ya, boleh, silakan. Apabila apabila
Suhu apa teacher tak nampak jadual? Oh, jap. Sorry. Data. Okey, nampak dah. Apabila suhu Apabila 60, suhu paling tinggi, apabila kena buat macam tu eh? apa buat je dulu ayat. Apabila suhu paling tinggi, Hmm. kadar tindak balas iodin semakin rendah. Okey, sini nak buat makin rendah. Okey, kadar tindak balas. Kosong ni kita nak tafsir kepada apa? Nak tukar kepada perkataan apa? Kurang berlaku. Kosong tu tiada lah. Kan? Okey. Betul dah tu. Yang pertama tu dah betul. Sekejap teacher punya. Kenapa? Okey, kat mana tadi? Kita bincang. Okey, sini. Sebab kita nak tulis inference, so kita kena tulis sebab kepada soalan tu kan tadi. So pada 60, okey, kamu tafsirkan 60 sebagai suhu tinggi. Dah betul. Suhu tinggi betul. Suhu tinggi dan sini kita tafsirkan kepada tiada perubahan. Okay, tengok teacher. Okay, itu masih tak mendapat markah lagi. Sebab apa tiada perubahan pada suhu tinggi? Cara teorinya apa berlaku? Buat pada tabung uji. Okey. Suhu tinggi. Teacher switch pada ni semula. Okey, kita kat inference kan. So inference adalah merupakan penjelasan ataupun sebab. Kita tak boleh ulang ayat pemerhatian. Maksud teacher, ayat pemerhatian tu kita tak boleh nyatakan kat sini nilai. Dalam inference kita jangan guna nilai. Sebab tu teacher kata tadi, kita kena tafsir nilai kosong tu kepada ayat kataan apa yang sesuai. Okay. So inference tu, yang ni yang lain, ni kita tengah buat sekarang kan. Okay. Nampak Teacher dah bagi jawapan dia pun kat sini. Okay. Apa inference yang sesuai untuk tabung uji T tu tadi? Bila suhu tinggi, tafsirkan 60 sebagai sangat tinggi, paling tinggi. Okay. Masa kat sini, kita boleh abaikan RV yang ni sebab kita guna ayat untuk RV yang ni. Okay. Nilai kosong itu kita tafsirkan tidak berlaku ataupun tiada tindak balas. Okay, kadar tindak balas tu tiada. Kita tafsirkan kepada tiada pun boleh. Okay, ini sebab-sebab yang kita kena tulis untuk dapatkan 3 markah. Salah satu, salah dua ke? 2 ataupun 1. Tulis semua pun tak apa.
Tapi rugilah masa kita sebab sini 3 markah saja. Kenapa pada 60 tiada tindak balas enzim? Ingat balik secara bila kita belajar, enzim dia sensitif pada perubahan suhu. Kenapa sensitif pada perubahan suhu? Sebab bila dia ada tapak aktif, pada tapak aktif ni ada ikatan kimia. Ikatan kimia ini boleh putus apabila suhu tinggi. Bila putus, bentuk sini berubah. Bentuk tapak aktif berubah. Enzim tu tidak dapat lagi mengekalkan bentuk 3 dimensinya, maka substrat yang katalah ni substrat yang boleh masuk dekat sini tak boleh sebab dia dah berubah bentuk tapak aktif tu. So keadaan ini kita nyatakan enzim itu ternyah asli. Okey. Dekat inference okey. 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 Cuma bila soalan kamu tahun ni bukan cara baru, maksudnya apa? Style baru ni daripada pemerhatian sehinggalah soalan. Sebelum ni paper yang lama dia ada step by step, pemerhatian, inference, boleh ubah, hipotesis apa semua tu. So penuh 33 markah. So bila paper kamu sekarang 15 markah, ada soalan-soalan itu tak ada. Maksudnya kamu terus kepada inference di sini. Kamu tak ada pemerhatian. Okey? Pemerhatian tak ada. Sebab kamu terus mengira tadi kat sini. Kalau pemerhatian, kalau soalan pemerhatian ada, kita nyatakan apa yang ada dalam jadual. So, kesannya bila dia tak ada macam ni, kita kena tengok. Maksudnya kamu kena latih banyak soalan lah. Okay? Okay, seterusnya pemboleh ubah. Ini dan selepas ni ada soalan pemboleh ubah kan? Kita tengok satu-satu. Pemboleh ubah dimanipulasi iaitu MV. Tadi dah contengkan dalam soalan. So, perkara yang berubah ataupun berbeza semasa kita menjalankan eksperimen. So, cara, ini MV tu, kalau ditanya apakah itu, apakah pemboleh ubah yang dalam eksperimen, so kita guna perkataan berbeza. Apa yang berbeza dalam soalan kita adalah suhu. Suhu tu sebagai MV dan cara mengawal pemboleh ubah tu kita guna perkataan berbeza. Untuk soalan ni, perkataan enzim dia berbeza. Untuk soalan kita, suhu berbeza. So kamu guna yang hijau ni, kamu guna perkataan ni, sini saja berubah. Ini adalah MV. Kat sini berubah ikut soalan. Kekalkan perkataan berbeza, kekalkan iaitu, ini kita letak nilai yang ada dalam eksperimen kita. Okey. Boleh? Kalau pemboleh ubah bergerak balas pula, okey. Okey, boleh. Kita nyatakan apa yang diukur dalam eksperimen. Okey. Dengan menggunakan perkataan, ini English / ukur dan rekod RV tersebut dengan menggunakan alat radas. So, kat sini, ingat tak tadi RV yang dalam jadual? RV yang boleh diukur. Okay.
RV yang boleh diukur tadi, masa yang diambil untuk larutan iodin kekal kuning. So, kita guna perkataan ni, ukur dan rekod. Kita ubah yang kat sini saja. Kenapa warna merah Dengan menggunakan apa tu? Ini tengok pada eksperimen. So, sekarang eksperimen kita sama. Kita gunakan jam randik juga. So, RV kat sini saja kita tukar. Ini untuk cara mengawal pemboleh ubah. Okey, pemboleh ubah dimalarkan. Yang tadi kita cari dalam tu. Dalam soalan tadi kita dah jumpa peratus kepekatan enzim. So, kataan yang kita guna adalah tetapkan. Okey, yang ni ikut pada soalan. Yang ni kita guna dan ini adalah nilai yang boleh. Okey, nilai yang ada dalam soalan. Pemboleh ubah dimalarkan sekarang. Okey, kita mesti guna pemboleh ubah yang ada nilai. Jangan pergi letak pula saiz tabung uji. Okey, tak ada nilai. Itu bukannya pemboleh ubah. Okey, so untuk soalan kita, apakah pemboleh ubah bagi masa untuk larutan iodin kekal tidak berubah? Ini dia bagi pemboleh masa ni pemboleh ubah apa? Okey. Tadi kita dah tahu masa tu adalah RV. So jawapannya adalah pemboleh ubah bergerak palas. Okey. Nyatakan cara mengendalikan pemboleh ubah itu. So kamu kena guna cara mengendalikan pemboleh ubah RV. Okey, siapa nak buat? Okey. Siapa nak cuba? Apakah cara mengendalikan pemboleh ubah yang RV ni? Nak tengok slide tadi ke? Nak tengok jadual. Nak tengok jadual. Sekejap. Mana dia? Ni, jadual ni. Saya rasa tak perlu tengok jadual sebab dah ada dekat soalan atas tu. So, kita tahu ini RV kita nak guna tadi kan. Okey, dia nak tanya macam mana kita nak mengawal pemboleh ubah. So kita tengok kat sini. Okey, kita tukarkan. So untuk pemboleh ubah bergerak balas, kita guna ni. Ukur dan rekod. Kita hanya tukar Ukur yang dan tengah. rekod. Yang tengah ni saja. Dan belakang kita guna apa? Kita tengok kat soalan kita tadi. Cara untuk RV adalah ukur dan rekod. Ukur dan rekod apa? RV. Menggunakan alat Jam apa randik. yang sesuai? Alat randik. So itulah ukur dan rekod. Okay. Masa untuk, ambil je semua ni. Masa untuk warna larutan iodin kekal tidak berubah menggunakan jam randik.
Okay. Sekarang kita nak tengok soalan hipotesis pula. Hipotesis ni ada dua jenis. Satu dia boleh guna semakin. Semakin MV, semakin RV. Kalau soalan yang semakin ni, graf dia selalunya macam bersambung. Berkadar terus, turun bawah ke macam tu. Dan jenis hipotesis yang kedua, jenis ni, penggunaan perkataan jika, maka, bila graf dia adalah graf bar. Maksudnya graf bar macam ni, alah tak jadi bar. So, ini adalah MV, ini adalah RV kan? Kenapa jadi macam tu? Okay. Kalau yang semakin, kita boleh cakap semakin bertambah MV, semakin meningkat RV. Ataupun semakin menurun RV. Bila eksperimen yang melibatkan graf bar, kita kena juga jika maka. Kita bagi contoh kat sini. Sini adalah jenis buah. Ini RV kat atas ni adalah vitamin C. Boleh ke kita bina ayat semakin bertambah jenis buah, semakin bertambah vitamin C? Tak logik kat situ. So kita guna jika, terganti kat sini jika jenis buah ialah A, buah A. Maka RV kat sini kita guna vitamin C. Vitamin C, jika jenis buah ialah buah A, maka vitamin C ialah paling tinggi. So kita kena kenal pasti terdapat dua jenis hipotesis. Okay, dua jenis hipotesis. Okay, yang ni abaikan teacher tak padam pula. So apa hipotesis eksperimen kita? Kita ada MV kita ialah suhu dan MV kita ialah kadar tindak balas. So, kita tengok dalam jadual. Okay. So sini adalah MV. Ini adalah RV. Nampak tak semakin bertambah suhu, kadar tindak balas jadi apa? Ni 0.07 kan? Ni 0.03. Okey. Tapi kat sini kosong. Sini 0.03. Kita kena berhati-hatilah kat sini sikit. Maksudnya kita akan cakap semakin meningkat suhu sehingga kita kena statekan ni. Sampai sini saja. Sampai 45 tu saja. Sebab bila nak kata 60, kadar tindak balas tu jadi kosong. Okay, faham tak? So, semakin meningkat suhu sehingga 45, maka kadar tindak balas enzim semakin cepat. Okay? Semakin meningkat boleh, semakin cepat boleh. Tapi kita kena state lah 45. Sebab kalau kita cakap secara umum semakin meningkat suhu, kadar tindak balas enzim meningkat. Tak boleh sebab ada 60 kat sini. 60, kadar tindak balas kosong. Okay. Dah, tulis dah. Dah tulis dah apa yang teacher cakap? Asal senyap je hari ni. Penatnya. Okay, so kita cakap semakin tulisan teacher tak cantik dah.
makin meningkat suhu ni kita gantikan dengan suhu tapi kena state sampai 45 sahaja. Semakin bertambah, kita tukar sini pada kadar tindak balas. Kalau kamu guna yang lagi satu. Okey, kalau kamu guna RV yang lain pun betul, tak salah. Okey, ini pun betul, ini pun betul. Janji dalam hipotesis tu mesti ada MV, mesti ada RV. Okey, kita move on. Soalan seterusnya. Soalan seterusnya ni adalah apa? Menyatakan hubungan antara masa untuk larutan iodin tidak berubah dan suhu. Okey, bila hubungan, ini kita abaikan dulu. Bila hubungan maksudnya relationship. Bila relationship mesti ada perkaitan. Okey. Perkaitan dia hampir samalah macam hipotesis. Yang ni meningkat, yang ni menurun ke? Meningkat kedua-duanya ke? Tapi dalam hipotesis, okey, bila soalan macam ni, ini nyatakan sahaja. Dapat 1 markah. Kamu cakap semakin apa? Bila terangkan ni, baru dapat 2 markah. Kalau soalan tu tiba-tiba terangkan kat sini saja, terangkan hubungan, kamu kena ingat, kamu kena dapatkan 3 markah. Ini dia pecah. Dia juga boleh gabung. Dia buat je terangkan hubungan di antara masa untuk larutan iodin, kekal tidak berubah dan suhu. Tiba-tiba dia tulis terus 3 markah. So kamu kena ingat bila macam ni mesti jawapan yang sama juga. 1 jawapan yang nyatakan, 2 markah lagi adalah 2 markah penerangan. Okey. So untuk soalan ini, okey. Untuk soalan ni daripada jadual tadi, semakin meningkat ni dia saja letak MV kat belakang. Tapi kita kena sebut MV dahulu. Okey. Daripada soalan ni, MV kita sebut dulu. Baru RV. Maksudnya, semakin meningkat suhu daripada 5 darjah Celsius tadi sehingga 60. Tapi 60 kita tak kira kan? Kat Allah Akbar. Kat 45. So, apa berlaku pada warna untuk larutan iodin kekal tidak berubah? Okey. Warnanya akan semakin berkurang. Masa tu akan semakin berkurang. So kita kata kat sini semakin meningkat suhu sehingga 45 tadi. Kalau kamu tengok ayat yang nyatakan ni sama je macam ayat inference. Ayat hipotesis. Dan memang sama. Cuma bergantunglah kat sini kadang-kadang dia tukar hubungan antara apa dengan apa. Okey, semakin meningkat suhu, semakin, kalau tertinggal perkataan semakin. Semakin menurun masa untuk warna larutan iodin kekal tidak berubah. Titik. Ini titik ganti. Okay. Lepas tu baru kita terangkan kenapa. Kenapa semakin meningkat suhu, makin cepat tindak balas tu. Kita terangkan kat sini. Kenapa makin
Kalau secara teori, ingat tak kamu belajar dalam bab enzim, graf dia macam ni. Suhu 45, tindak balas enzim ni paling optimum. Tak ni teacher nak tukar tempat. Okay. So, okay. Untuk soalan ni, Allah saya ingatlah pula grafnya. Tulis balik. Ingat juga. Okay, bawah ni suhu. Ni teacher terangkan balik teori Ini kadar tindak balas. Okay. Kadar tindak balas enzim. Okay, semakin bila graf dia macam ni, okay, semakin meningkat suhu, semakin meningkat kadar tindak balas. Maksudnya, dia hampir sama juga bila kamu belajar teori pelanggaran dalam kimia. Teori pelanggaran dalam kimia menunjukkan bahawa molekul itu akan semakin aktif apabila suhu meningkat. Kenapa? Sebab berkaitan dengan teori kinetik zarah. Zarah kinetik. Kata tukar pula teacher. Okey. Tenaga kinetik molekul, okey, antara molekul substrat ke molekul enzim ke, dua-dua tu adalah molekul kimia. So dia akan meningkat bila suhu tu meningkat. Bila dia semakin cergas, dia akan saling berlanggar. Okey, kadar pelanggaran antara substrat dan enzim semakin meningkat. Bila kadar pelanggaran semakin meningkat, lebih cepat enzim tu dapat mengikat pada, lebih cepat substrat tu untuk mengikat pada enzim. Okay, substrat kita dalam soalan ni ialah kanji, enzim tu enzim amylase Leo. So, bila semakin cepat diikat, kanji akan kanji akan bertukar kepada maltosa. So, warna larutan iodin tu akan menjadi berubah kepada warna kuning. Okay. Itulah penerangan kat sini. Yang teacher duk membebel tu, itulah jawapannya. Okay, faham tak kat sini? Kenapa bila suhu semakin meningkat, kadar tindak balas meningkat juga? Kamu terangkan kadar pelanggaran. Okay, boleh? Dapat 2 markah. 2 orang ke tak 2 orang ni? Ada. Ada. Takut pakat semua tidur. Korang kan kata suara teacher ni bila dengar akan tidur. Masalahnya malam-malam. Okey, soalan yang terakhir, soalan meramal. So, perasan tak dalam soalan ni kamu tak kena lukis graf, kamu tak kena kira tadi. Ada kira kan? Kira dah ada. Pemerhatian tak ada. So, dia jumping lah sikit. So, teacher rasa next class kita kena buat soalan lama dulu. Soalan yang silibus lama supaya kamu nampak semua teknik-teknik tu. Okay. So, dalam soalan meramal, kamu mesti jawab berdasarkan situasi yang diberi.
apa yang diubah. Situasi diberi tu dia ubah sikit. Okey, selalunya. Okey, mesti ada satu markah ramalan dan markah penerangan. Kenapa pen hitam? Dan memberi sebab. Penerangan tu sebablah kenapa kamu ramalkan jawapan tersebut. Okey. Sekarang tengok soalan F1. Okey, dia pecah ni. Kadang-kadang dia gabung. Ingat dia kata jika kadang dia gabung tu maksudnya dia tulis terangkan ramalan anda dalam soalan yang atas ni je. Okey, ramalkan kadar tindak balas enzim pada suhu 37. Okey, sebab suhu 37 ada tak dalam jadual? Saya rasa macam tak ada je. Suhu ada, suhu 37. Kamu tak ada jadual tak print dia. Tengok. Mana jadual? Print conteng dah. Soalannya ialah betul tadi teacher printkan soalan pula dah. Cropkan soalan kat situ. Ramalkan kadar tindak balas enzim pada suhu 37 dengan peningkatan kepekatan ampaian kanji. Sekarang ni ampaian kanji dalam soalan adalah 3%. Okey, 3%. Lepas tu, bila 3%, hasil kadar tindak balas adalah 0.10. Dia suruh kamu ramalkan. Okay, teacher nak pergi ke page soalan ya. Okay. 37 tadi kadar tindak balas 0.10. Bila dalam soalan 3%. Sekarang dia nak tingkatkan. Ini yang berubah tadi teacher kata. Bila dia berubah pada soalan ni, peningkatan. So dia andaikan, dia suruh kamu andaikan jika 3% ni berubah 5 ke 10 ke peratus. Okay. Ampaian kanji, kepekatan dia meningkat. Apa kesan kepada, apa kesan dia kepada kadar tindak balas? Okey. Apa kesan dia pada kadar tindak balas? Rasa-rasa jawapannya apa? Okey. Jawapannya kadar tindak balas meningkat ke menurun? Macam dah tak ingat je bab enzim ni. Menurun. Okey, Azrina, kenapa menurun? Sebab suhu optimum enzim 37 hingga 45. Dia kata suhu sama. Azrina, kau tengok soalan ni. Suhu tak ubah, dia ubah kepekatan. Kanji tu apa? Kanji tu substrat kan? Kalau substrat bertambah banyak, apa berlaku pada kadar tindak balas? Meningkat. Pandai pun. Salah baca soalan ni. Okey. Bila substrat meningkat, kadar tindak balas akan meningkat. So jawapan kat sini meningkat. Okey. Kadar tindak balas meningkat. Lepas tu kita kena pula bagi sebab kenapa kadar tindak balas meningkat bila substrat kanji tu bertambah. Substrat tu bertambah. Kerana Kerana apa? Senyap dah.
Yang lain? Yang tidak balas berlaku dengan cepat sebab startan bercantum dengan enzim banyak. Macam tu. Okey, kita faham. Maksudnya bila substrat tu banyak, makin cepatlah dia mengikat. Okey, betul. Okey, cuma ayat yang betul adalah kamu kena sebut pasal pelanggaran. Okey, bila substrat bertambah, kadar pelanggaran pun bertambah. Macam kamu bayangkan kamu berada di tempat sesak lah, walaupun sekarang kita berada dalam fasa berjarak-jarak ni kan. Cuba bayangkan bila kita duduk dalam tempat sesak, kita lagi berlanggar dengan cepat. So bayangkan macam tu. Bila substrat tu bertambah, kadar pelanggaran molekul substrat dengan molekul enzim semakin meningkat. Okay. Ayat Azlina tadi betul dah. Banyaklah substrat yang dapat bergabung ataupun mengikat kepada tapak aktif enzim. Lepas tu, lebih banyaklah hasil yang terhasil. Lebih banyaklah hasil dihasilkan. Lepas tu, hasil itulah yang menunjukkan kadar tindak balas. Okey. Mana teacher nak exit ni? Kat sini kan? Allahu Akbar. Sorry. Anak-anak murid. Dah ngantuk dia. Okey, kat sini kan? Teacher bantu. Okey. Okey, kita boleh katakan apa yang kat sini, apa yang berlaku ialah, nampak tak? Takut tak nampak. Bilangan substrat, tahu bilangan substrat ataupun perkataan ampaian kanji tu kan? Bilangan molekul kanji bertambah menyebabkan kadar pelanggaran antara substrat dan enzim meningkat. Bila kadar pelanggaran dia meningkat, apa yang berlaku? Lebih banyak substrat dapat mengikat dengan dengan tapak aktif enzim. Bila banyak dia mengikat, lebih banyak molekul substrat enzim terbentuk. Dengan suara teacher macam ni lagi kolena. Lepas tu lebih banyak hasil dihasilkan. Yang ni teacher tak tahu nak cari perkataan lain. Okey, lupa. Hasil tu kita boleh guna perkataan produk. Okey. Habis soalan set A. Okey, habis soalan set A, kita hanya dapat tengok hipotesis, inference, pengiraan, ramalan, hubungan, pemboleh ubah. Betul tak? Yang penting yang tak ada tu lagi definisi secara operasi, pemerhatian tak ada.
Kita kena tengok pada set-set soalan lain. Okay, so teacher rasa lepas ni teacher nak cari soalan lama lah supaya kamu nampak semua step tu. Okay, so 15 markah sahaja. Ada soalan? Optimum mark teacher. Optimum 15. Full mark 15 untuk paper bio. Masuk lambat tadi. Sekurang-kurangnya. Oh, so kurang-kurangnya. Okay, hari tu teacher dah buat pengiraan. Pengiraan teacher tu sebab teacher tak tahu lagi pemberatan markah kira macam mana. So, kalau teacher kira pemberatan markah, mana kat mana teacher conteng benda tu? Dekat sini rasanya. Okay, kita tengok pada paper ni. Ni kan paper kamu kan? Okay. Kat sini. Okay. Objektif 40 markah. Ini 100 markah. Ini 15 markah. So, bila kat sini, kita tahu aras. Sekejap. Mana teacher ketinggalan. Bila dia buat soalan aras kesukaran untuk kertas 3. Okay. Aras tinggi tu 3 markah je. So, kadar kehilangan markah tu 3 markah. Sebab aras rendah dengan aras sederhana banyak. Okay. Maksudnya secara minimum kamu hanya boleh hilang 3 markah sahaja. 15 tolak 3, 12. 12 ni mesti dapat. Okay. Mesti dapat 12 markah. Okay. Mana teacher conteng? Teacher macam ada cerita kat siapa lah. Tahu tak teacher cerita kat siapa-siapa? Teacher ada cerita kat kau ke? Macam markah-markah ni? Tak ada. Ada? Kat lain? Kat orang lain ada? Tak ada. Apalah teacher. Kita Salah kena cari kelas. Kelas mana lagi? Kelas korang lah. Okay. Untuk kertas, ni untuk kita cerita A tau. Untuk kertas 1 ni kamu kena bersedia mendapat 37 markah ke atas. Okay? Sekejap teacher nak cakap. So untuk kertas 1 tu kamu kena rajin-rajin buat latihan bagi dapat 37 markah. Okay. Mana teacher ada conteng. Teacher dah buat dah hari tu. Saya tak ingat contoh kat mana. Okay. Kertas 3, 12 kan? Kertas 1, 37. Okay. Mana lagi ya? Kertas 2, kena cuba dapatkan dah hilang dah. Cara. Okey, untuk dapatkan A kena dapatkan 80 markah. Okey. 80 markah bersamaan 1, 2, 4. Untuk dapatkan 1, 2, 4. 1, 2, 4 tolak 37.
tolak 12. Tolak 1, 2, 4 tolak 37 tolak 12. 75. 75. Sebab tekan kalkulator. Okay, so ini kamu kena dapat 75. Untuk dapatkan grade 80. Ini teacher kira secara kasar je tahu dulu. So nanti lepas trial baru nampak cara kira yang betul. Ini anggaran teacher lah. Yang Okay. A tu tak tinggi sangat ke 37? Hah? Tak tinggi sangat ke kertas satu tu 37? Kena salah 3 je. Tinggi sangat teacher. 20 37. boleh? 20. Kalau 20 kat mana kau nak tambah lagi yang baki 17? Kat mana kau nak bubuh? Sebab ini 15 je. Maksudnya kertas 3 kena dapat betul semua. Boleh? Okay. Kenapa rasa macam berat sangat 37 tu? Teacher salah 3 je. Berat lah. Sebab kalau tak kertas 1 tu kena main kira sendirilah. Kena apa orang kata apa? Teacher kata tadi 1, 2 apa? Markah penuh dia 1, 2, 4 kan? Tolak 12. Kalau tolak 30, okay, katalah kertas 1 tu kau nak 30 soalan je yang betul. Kertas 2 kau kena dapat 82. Lagi tinggi. Okay. Okay, jangan risau yang tu, lambat lagi. SPM bila? Februari? March. Kan? March 2022. Lambat lagi. Ni baru September. 5 months lah. Trial bila teacher? Trial bila? Trial bulan 10. 10 tu tak tahu bila. Bulan depan teacher. Takutnya. Trial bulan 10 tapi teacher rasa mungkin hujung kot. Entah dia tak nyatakan lagi bila. Lepas tu kamu punya eksperimen amali tu Februari. SPM bertulis March. Okay, itu saja.